Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Saya Cikgu Umaira. Pada hari ini saya akan membincangkan bab 8 permodelan matematik, subtopik 8.1 permodelan matematik. Standard pembelajaran menyelesaikan masalah kehidupan sebenar melalui permodelan matematik yang melibatkan fungsi yang pertama linear, yang kedua fungsi kuadratik, yang ketiga fungsi eksponen dan mengkomunikasikan proses permodelan matematik yang dilaksanakan. Bagaimanakah menyelesaikan masalah kehidupan sebenar melalui permodelan matematik? Kita akan lihat beberapa contoh dalam kehidupan sebenar. Jadi yang pertama, seorang doktor menggunakan data untuk mengkaji kadar denyutan nadi rehat orang dewasa yang normal mengikut bilangan jam senaman dalam seminggu. Jadi daripada hasil kajian seorang doktor, kita dapati inilah kadar denyutan nadi mengikut bilangan jam senaman dalam seminggu. Seterusnya, seorang saintis menggunakan data untuk mengkaji populasi harimau. Seorang pengurus pemasaran mengkaji data yang menunjukkan hubungan antara keuntungan dengan bilangan tahun suatu produk di pasaran. Jadi secara kesimpulannya, kita dapat menentukan jenis fungsi yang mungkin boleh digunakan sebagai model bagi data dengan mengkaji pola graf seperti mana contoh-contoh di sini. Jadi contoh pola graf di sini, yang pertama fungsi linear, graf menyerupai satu garis lurus. Jadi ini adalah satu contoh fungsi linear. Seterusnya fungsi kuadratik, iaitu graf lengkung berbentuk parabola. Lengkung mungkin naik dan kemudian turun atau turun dan kemudian naik. Jadi ini adalah contoh fungsi kuadratik. Pola graf seterusnya adalah fungsi eksponen, iaitu graf lengkung yang mengilustrasikan kenaikan atau penurunan nilai data pada kadar yang mendadak. Jadi fungsi eksponen ialah satu fungsi yang dapat dihuraikan oleh persamaan yang mempunyai bentuk y sama dengan CA kuasa X. Dengan keadaan A ialah nombor nyata positif, A tidak sama dengan 1 dan C ialah nilai awal. Misalnya jika C sama dengan 1 dan A sama dengan 2, graf Y sama dengan 2X adalah seperti rajah di sebelah. Jadi ini adalah contoh fungsi bagi graf bagi fungsi eksponen. Jadi kita lihat contoh soalan dalam buku teks muka surat 234. Kereta Amin menggunakan 45 liter petrol untuk bergerak sejauh 405 km. Jika Amin ingin memandu kereta yang sama untuk suatu perjalanan sejauh 198 km, berapakah jumlah petrol dalam liter yang diperlukan? Selesaikan masalah ini melalui permodelan matematik. Jadi melalui proses permodelan matematik, kita perlu melalui 6 komponen. Yang pertama iaitu mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Jadi daripada masalah sebentar tadi kita dapati, tentukan isi padu petrol yang diperlukan untuk suatu perjalanan sejauh 198 km. Jadi itulah masalah yang perlu dikenal pasti dan diketahui bahawa lebih jauh perjalanan, lebih banyak jumlah petrol diperlukan. Oleh itu, jumlah petrol berubah secara langsung dengan jarak perjalanan. Jadi ini adalah langkah pertama bagaimana kita mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Seterusnya, langkah kedua, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Jadi di sini, kalau kita lihat situasi tadi, andaikan kelajuan memandu bagi kedua-dua perjalanan sejauh 405 km dan 198 km adalah sama. Jadi kita akan buat andaian X mewakili jarak perjalanan dan Y mewakili jumlah petrol yang diperlukan. Yang ketiga, Y berubah secara langsung dengan X, maka Y sama dengan KX dan K ialah pemalar. Jadi ini adalah pemboleh ubah dan andaian yang diperlukan bagi menyelesaikan soalan contoh 2, iaitu masalah dalam dunia sebenar diselesaikan mengikut proses permodelan matematik. Jadi langkah 3, kita akan mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah tadi. Jadi langkah tadi kita akan mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Setelah kita tetapkan pemboleh ubah, Y ialah jumlah petrol, X ialah jarak ke dalam K. Disebabkan kita dah tetapkan tadi Y berubah secara langsung dengan
penggunaan petrolnya di sini. Jadi di sini Y sama dengan KX. Sekarang kita akan cari nilai pemala berapa. Jadi kita gantikan, kita tahu K adalah bersamaan dengan Y per X. Jadi ini adalah sama dengan tajuk ubahan langsung. Kita dah belajar awal tingkatan 5 tempoh hari. Jadi Y kita di sini adalah 45 dan kita gantikan X kita adalah 405. Jadi kita ringkaskan di sini. Kita akan dapat K adalah bersamaan 1/9. Maka hubungan untuk yang menghuraikan jumlah petrol yang diperlukan dengan jarak perjalanan adalah KY bersamaan dengan 1/9X. Jadi kita dah dapat mengenal pasti hubungan antara jumlah petrol dengan jarak perjalanan, iaitu Y sama dengan 1/9X. Jadi kalau kita lihat di sini, jika Amin ingin memandu kereta yang sama untuk perjalanan sejauh 198 km, berapakah jumlah petrol yang diperlukan? Jadi ini adalah model matematik kita. Maka dengan ini kita boleh selesaikan, iaitu untuk kes yang seterusnya kita nak cari berapa jumlah petrol, iaitu kita nak cari nilai Y berapa sekiranya diberi X bersamaan dengan 198 km. Maka kita masukkan ke dalam model matematik yang kita telah cari sebentar tadi yang menyatakan hubungan antara jumlah petrol dengan jarak perjalanan. Jadi Y adalah yang kita ingin cari. Jadi Y bersamaan 1/9X. Jadi 1/9 darab X kita iaitu 198. Jadi di sini kita selesaikan persamaan ini, kita akan dapat 22 km. Jadi di sini kita dapat huraikan bahawa 22 km ini bukan, okey cikgu tersilap sikit ya. Ini bukan jarak, kita tahu Y kita tadi adalah petrol. Jadi petrol kita dalam unit liter. Jadi ini menunjukkan 22 liter petrol diperlukan bagi jarak perjalanan 198 km. Jadi kita telah selesaikan penyelesaian masalah ini dengan mengaplikasikan matematik. Seterusnya langkah keempat, kita akan menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Jadi kita dapati model fungsi linear Y sama dengan 1/9X yang diperoleh mungkin tidak dapat digunakan untuk semua situasi perjalanan. Misalnya jika perjalanan sejauh 405 km melalui jalan raya yang menghubungkan pekan dan bandar, manakala perjalanan sejauh 198 km menerusi lebuh raya, iaitu sekiranya berada dalam situasi yang berbeza. Perjalanan pertama melalui jalan raya, yang kedua melalui lebuh raya. Oleh itu kadar penggunaan petrol adalah lebih cepat dalam perjalanan pertama berbanding dengan yang kedua. Apabila diterjemahkan kembali ke dalam dunia sebenar, model fungsi linear yang diperoleh tidak sesuai digunakan untuk menangani masalah berkenaan kerana tidak dapat diselaraskan. Kita tidak boleh menentukan jalan raya mana yang akan digunakan oleh pengguna dalam situasi sebenar. Jadi langkah kelima, memurnikan model matematik. Di dalam kes ini kita tidak dapat memurnikan model, memandangkan maklumat yang diberikan adalah sangat terhad, iaitu maklumat kita hanya memaklumkan 405 km penggunaan petrolnya berapa dan bertanyakan 198 km untuk penggunaan petrol yang dalam keadaan yang sama. Jadi dalam kes ini kita tidak dapat memurnikan model, memandangkan maklumat adalah sangat terhad. Dan langkah terakhir, melaporkan dapatan. Jadi di sini kita akan laporkan dapatan dalam bentuk penyelesaian masalah berdasarkan tafsiran penyelesaian yang di atas, iaitu dalam bentuk penyelesaian matematik sebentar tadi, iaitu 198 km kita dapat penggunaan 22 liter petrol. Jadi inilah yang dimaksudkan laporan dapatan
daripada penyelesaian masalah kita tadi. Kita hanya nyatakan seperti ini sahaja. Dengan ini kita telah berjaya selesaikan soalan contoh 2 menggunakan kaedah pemodelan matematik. Dengan jawapannya tadi, 22 liter petrol diperlukan untuk suatu perjalanan sejauh 198 km. Setakat itu sahaja video pada kali ini. Video seterusnya saya akan membincangkan soalan contoh 3 di dalam buku teks matematik anda pada muka surat 230. Setakat ini, sekian, terima kasih.